So untuk episod kali ni aku nak ceritakan korang pasal FPV. So, FPV ni daripada perkataan yang panjangnya ialah first person view, iaitu kita tengok drone tu terbang dan kita tengok pakai mata kita pakai mata drone tu. So sebagai contoh, kalau kita tengok kat drone ni, yang ni drone yang aku selalu main, kita akan ada nampak satu kamera kecil je. Harap korang nampak lah. Okay, kamera ni dia tak HD macam yang korang lihat tadi, ialah GoPro kamera yang kita strapkan dekat atas. Okay, ni GoPro HD, kita letak kat sini, kita ikat pakai ni, and bila kita terbangkan, kita tak tengok pakai ni, kita tengok pakai kamera kecil tadi. So kamera kecil tadi tu kita akan tengok daripada bentuk analog, yang mana macam TV lama tu yang ada TV line, ada kabel-kabel, kita akan pakai tu, tapi kita lihat melalui FPV goggle. So yang ni ialah Ishin FPV goggle EV800D, yang kalau korang nak masuk ni, aku sarankan korang beli yang ni terus, sebab yang ni dia ada dual diversity, dia boleh pergi jauh, and dia ada DVR, so korang boleh rakam flight korang dalam ni. Okay, so itu kita macam mana kita lihat melalui drone tu. Macam mana kita kawal, kita akan pakai benda yang dipanggil transmitter. Okay, dan ni transmitter ni bukan calang-calang remote mainan kita control yang kita beli dekat kedai mainan tu. Harga dia agak mahal, and untuk yang ni aku beli second hand. Tapi kalau korang nak beli yang first hand, korang nak beli, harga dia lebih kurang 1000 lebih. Okay, so dekat depan aku ni ialah satu model kapal terbang yang aku buat sendiri pakai kotak. Ni kotak, yang ni polystyrene kepak dia, and semua ni berfungsi dengan baik. Itu elevator dia, rudder dia, and ni aileron. So itu merupakan control surface untuk satu kapal terbang, untuk membolehkan dia buat roll, buat loop, buat yaw, and so on. So main source of power, thrust dia ialah daripada satu kipas. Bilah kipas ni yang membolehkan kapal terbang ni ke depan, menghasilkan satu daya angkat dekat kepak ni apabila sampai satu pada kelajuan yang tertentu. So berbeza pula dengan drone. Okay, untuk drone kita tak ada mechanism like control surface like dia macam ni, ke atas dan ke bawah, tetapi kita cuma ada 4 bilah kipas. So daripada 4 bilah kipas ni, apabila kita armkan dia, sekejap aku kena susah sikit nak arm yang ni. Okay, so 4 kipas ni akan berpusing pada kelajuan yang sama untuk membolehkan dia terapung level. So gyro kat dalam ni dia ada gyro, yang gyro tu akan sentiasa ada PID looping yang membolehkan membolehkan drone ini stable on air. Tapi untuk drone ni, cara dia untuk maneuver adalah dengan memperlahankan motor, iaitu erti kata lain differential thrust. So apabila untuk nak membelok ke kiri atau ke kanan, dia akan perlahankan dua motor antara 4 ni. So begitu juga nak ke depan, dia akan kuatkan motor belakang, nak ke belakang dia akan kuatkan motor depan. Okay, so itu sahaja dalam FPV drone ni, yang mana dia mempunyai 4 motor and ESC, and the most important thing kat dalam ni, kat tengah ni, iaitu dia punya brain dia yang membuat semua kerja, iaitu dia punya flight controller. Okay, tetapi kalau kita tengok kat drone ni, kat belakang dia akan ada 2 antena. Satu antena ni untuk video, yang warna orange untuk video, yang mana untuk membolehkan kita lihat daripada Google dia, and yang ni untuk kita punya remote, untuk bercakap dengan remote ni. So okay, macam mana pula aku tengok macam mana video dia. Okay, sekejap So apabila drone ni dah dipasang and dia punya video transmitter dia dah dapat power, dia akan transmit video ke dalam Google. So dalam Google ni, yang macam aku tengok ialah macam ni, macam korang tengok ni, aku dapat tahu dia punya bateri dia, masa flight time dia, and masa aku pasang bateri, lepas tu dia punya mode, air mode. Okay, so yang ni yang aku tengok.
Untuk dapat gambar HD, aku akan ambil kamera GoPro, aku akan letak kat atas. Okay. Ramai yang bertanya berapa tinggi drone ni boleh terbang. Okey. So, dalam video yang ni, dia menunjukkan bahawa drone dia boleh terbang setinggi 33,000 meter ke atas. So, drone tu boleh pergi lagi tinggi? Mungkin. Boleh, atau itu max dia? Mungkin. So, sebab dia ada benda yang menghalang drone itu untuk pergi lebih tinggi. Antaranya, okey, first and foremost kita kena tahu bahawa drone itu menggunakan kipas. So apabila kipas ni dia memerlukan partikel-partikel udara, and partikel udara akan makin tipis, makin berkurang, akan makin nipis semakin lama kita ke atas udara. So apabila udara makin nipis, thrust yang terhasil oleh 4 biji kipas tu akan makin berkurang. So makin tinggi dia pergi, makin kurang daya tolakan ke bawah itu. So daya tolakan ke bawah yang menolak di ke atas lah. Okey. So apabila makin berkurang, dia akan sampai satu tahap yang mana force yang terhasil daripada force net, daya akan tiada atau berkurang atau lebih rendah yang membolehkan dia jatuh. So okey. So daripada segi undang-undang pula, undang-undang kat Malaysia ni dia melimitkan tinggi drone boleh terbang adalah setinggi 120 meter. Hal ini demikian kerana drone itu merupakan satu objek yang berat dan sangat-sangat berbahaya kepada kapal terbang atau helikopter yang terbang ke atas sana. Like dekat Melaka ni merupakan salah satu tempat yang mana air traffic tu sibuk sedikit. Hal ini demikian kerana sebab kita orang kat Melaka ada Flying Academy. Okey. So, aku rasa aku dah menjawab persoalan berapa tinggi drone boleh terbang, and aku harap korang boleh faham bagaimana benda-benda tu function. Okey, aku rasa itu je kot untuk episod kali ni. Kalau korang nak tahu macam mana aku buat kapal terbang control tu, korang komen kat bawah cakap nak, and insyaAllah the next episode aku akan bercerita untuk kapal terbang control. And korang nak tahu macam mana nak buat drone, nanti untuk next episode aku akan cerita in detail. Apa-apa pun, channel ni bukan untuk channel drone atau channel RC. Inilah channel pendidikan yang aku harap korang dapat. Aku salah.